بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. Yang kelima, di antara perkara yang membatalkan syahadah itu ialah taat kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang diperintah supaya mentaatinya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemerintah, ibu bapa dan sebagainya. Maka tidak harus bagi seorang Muslim itu taat kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak dengan izinnya. Di sana ada orang-orang yang Allah Taala suruh kita taat. Di antaranya ialah yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pemimpin yang menyuruh dalam perkara yang baik bukan perkara mungkar, ibu bapa dan sebagainya, mereka yang memerintah yang di atas kita dalam urusan kita. Kita taat dengan perintah Allah Ta'ala dan perkara yang tidak maksiat. Perkara maksiat tak boleh taat. Kalau taat dalam perkara maksiat serta menganggap itu baik, bagus, boleh batal dua kalimah syahadah, menghalalkan yang haram. Firman Allah Subhanahu wa taala, ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون بالأرض ولا يصلحون. Surah Asy-Syu'ara ayat 151 hingga 152. Maksudnya, dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang membuat kerosakan di muka bumi ini dan tidak mengadakan pembaikan. Allah Ta'ala melarang kita taat mereka yang melampaui batas Allah Subhanahu wa taala, menyuruh perkara yang bukan-bukan, yang dilarang oleh agama. Kalau perkara itu maksiat, jadi maksiat. Perkara itu kufur, jadi kufur. Begitulah kedudukannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhann wa inhum illa yakhrusun inna rabbaka huwa a'lamu man yudillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Suratul An'am ayat 116 hingga 117. Maksudnya, dan jika kamu mentaati kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdosa terhadap Allah. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang tersesat daripada jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Dengan makna kita tak boleh ikut orang
ikut suka hati, ikut nok, tidak boleh. Dengan sebab itu kita kena tahu batas-batas agama kita, hukum-hukum agama kita. Jangan jahil. Kalau jahil tak tahu kahala, dia heret ke jalan yang sesat, yang merosakkan kita di dunia dan celaka di hari akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Dengan sebab itu kita tahu perkara agama kita, perkara fardu ain, fardu kifayah, yang berkait dengan ibadat, berkait dengan kehidupan, berkait dengan akhlak, dengan perangai. Kena tahu hukum-hukum agama. Kalau tak tahu, jadi sesat, diheret oleh orang. Yang keenam, termasuk dalam perkara membatalkan syahadat juga, ialah perasaan benci kepada Islam, sama ada keseluruhan atau sebahagian daripadanya. Dia benci kepada Islam. Dalam hati dia tak suka ke Islam. Sama ada semua Islam tu dia benci belaka, ataupun sebahagian ajaran Islam dia benci bukan semua. Jadi ajaran Islam ni ikut suka dia. Ada benda yang dia setuju, dia tak setuju. Tak boleh. Kita orang Islam dalam masalah Islam tidak ada pilihan. Kerana Islam daripada Allah Ta'ala. Semua daripada Allah itu baik, adil. Tak ada yang tak baik daripada Allah Ta'ala. Sama ada kita tahu hikmatnya ataupun tak tahu hikmatnya, kena terima. Kerana Islam itu maknanya menyerah diri pada Allah Ta'ala. Serah diri. Percaya Allah Ta'ala ni baik. Allah Ta'ala rahmatnya tak terhingga. Allah Ta'ala itu sempurna. Tak ada kekurangan pada Allah Ta'ala. Islam daripada Allah Ta'ala. Kita kena terima ajaran Islam. Sama yang berkait dengan ibadat, berkait dengan masalah-masalah kehidupan kita. Politik, ekonomi, akhlak dan segala-galanya. Apa yang Islam kata, kita kena terima. Jangan benci, tidak boleh. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Surah Muhammad ayat 8 hingga ayat 9. Maksudnya, dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menyesatkan amalan mereka. Yang demikian itu ialah kerana sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan amalan mereka. Bila seorang tu benci ke Islam, benci ke Quran, benci pada perintah Allah Ta'ala, semua amalan baik dia ditolak oleh Allah Ta'ala. Tak diterima. Kerana syarat sah sesuatu amalan itu mesti Islam. Syarat sah semayang, Islam. Syarat sah puasa, Islam. Syarat sah zakat, Islam. Syarat sah berzikir, Islam. Syarat sah berdoa, tasbih. Semua kebajikan, syaratnya Islam. Kalau orang tu tolak Islam, semayang, puasa, amal kebajikan, sedekah, buat kebajikan, tak ada pahala. Tolak oleh Allah Ta'ala. Kerana syarat Allah Ta'ala terima mestilah Islam. Termasuk di dalam makna kebencian itu ialah tidak menyetujui hukum-hukumnya. Sama ada yang berhubung dengan ibadat, juga muamalat, ekonomi, politik, pelajaran, pendidikan dan sebagainya. Juga benci pada segala apa yang terkandung dalam satu ayat Al-Quran sahaja atau satu hadis Nabi sahaja. Sama ada sabda Rasulullah SAW melalui amalan dan pengakuannya. Apa yang Allah Ta'ala buat, kita terima. Apa yang Allah Ta'ala suruh, kita terima. Apa yang Nabi ajar, kita kena terima. Sama ada kita tahu hikmat atau tak tahu hikmat dia, kena terima. Mengapa basuh najis mughalladhah 7 kali? Salah satu daripadanya dengan tanah. Nabi ajar begitu. Apa hikmatnya? Kalau tahu hikmatnya, lebih baik. Kalau tak tahu hikmatnya, kena terima. Apa yang Nabi ajar itu adalah betul, adalah benar. Nabi suruh kerak kuku dan sebagainya.
Benda-benda yang sunat kita kena terima Nabi ajar. Kalau kita tak dekat hukum, tak berdosa, tak ada apa-apa, makruh saja. Tetapi kita kata apa ni Nabi ajar mengarut, tu tak boleh. Walaupun benda sunat, tak boleh sekali-kali menolak ajaran Nabi, kerana itu daripada Islam. Sama ada yang wajib, yang sunat, yang berkait dengan ibadat, yang berkait dengan kehidupan kita. Islam mengharamkan riba. Tak boleh haram riba ni dia kata. Kalau haram riba nak negara macam mana? Tak boleh cakap begitu, tak boleh. Kalau dia muamalah riba, dia kata riba tu haram, dosa besar. Tetapi menghalalkan riba menyebabkan batal dua kalimah syahadah. Jangan main-main. Juga termasuk di dalamnya makna dalam kebencian, termasuk di dalam dengan mim bukan nun, di dalam makna kebencian itu ialah mempersenda-sendakan Al-Quran dan As-Sunnah, atau mempersenda-sendakan orang-orang yang menegakkan keduanya. Sesungguhnya sikap mempersenda-sendakan Allah Taala dan Rasulnya, satu mereka yang menganggap bahawa hukum hudud yang ada dalam Quran itu sudah lapuk, zalim, tidak sesuai dan sebagainya. Mempersenda-sendakan ulama yang saleh juga, mempersenda-sendakan pendakwah semata-mata kerana ajaran dan dakwah yang dibawa, dan juga mempersenda-sendakan orang-orang yang berjihad untuk menegakkan kalimah Allah SWT adalah juga termasuk dalam pengertian sebagaimana yang tersebut di atas. Tak boleh mempersendakan agama, mempersendakan orang yang mengajar agama, yang berdakwah mengajak orang kepada Islam. Tak boleh senda-senda, tak boleh buat main-main. Mempersendakan mereka yang beribadat, mereka yang mengerjakan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangannya, yang berjihad, yang berjuang menegakkan agama Allah Ta'ala, mempersendakan tugas dia, kerja dia, termasuk mempersendakan agama. Boleh merosakkan iman, membatalkan dua kalimah syahadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhumul ladzina yu'duna an-nabi wa yaqulun huwa udhun qul udhunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatul lil ladzina amanu minkum wal ladzina yu'duna Allah wal ladzina yu'duna Rasulullah lahum 'adzabun alim." Surah Taubah ayat 61. Maksudnya, di antara mereka yang orang munafik adalah orang-orang yang menyakiti Nabi dan mengatakan bahawa Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah ia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin yang beriman, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu ialah mereka, bagi mereka azab yang pedih. Tak boleh menyakiti Nabi SAW, menyakiti hukum yang Nabi ajar, menghina Nabi, tidak boleh. Bila hina Nabi, menyakiti Nabi, batal Islamnya. Biasanya orang munafik yang buat kerja ni, yang pura-pura Islam. Firman Allah SWT, "Yahdharul munafiquna an tunazzal alaihim suratun tunabbiuhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u inna Allah mukhrijum ma tahdharun. Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin." Surah Taubah ayat 64 hingga 66. Maksudnya, orang-orang munafik itu takut. Orang-orang munafik itu takut kalau diturunkan terhadap mereka satu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskan ejekanmu terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan melahirkan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami bersenda gurau dan bermain-main sahaja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya
dan Rasulnya, kamu berolok-olok, tidak usah kamu minta maaf kerana kamu kafir sesudah beriman. Jika kami maaf segolongan daripada kamu kerana bertaubat, maka kami akan mengazabkan golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Ayat ini memberi amaran yang keras terhadap mereka yang mempersendakan Quran, mempersendakan Nabi, mempersendakan hukum Allah Ta'ala. Di zaman Nabi dahulu, kalangan munafik, bila tanya mereka mengaku buat sendiri, gurau dia kata, buat main-main. Adakah dengan Allah buat main-main? Tak boleh gurau, tak boleh buat main-main dengan ajaran Allah ni. Tak boleh buat macam kawan-kawan kita gurau-gurau saja. Tidak boleh. Ada kerana mereka yang bertaubat. Yang bertaubat diterima taubatnya oleh Allah. Yang tak bertaubat sampai mati, jaga masuk neraka. Dia tolak iman mereka. Tegas ayat ini menyatakan demikian. Oleh kerana itu, orang munafik ini, Nabi tak halang mereka datang ke masjid. Walaupun Nabi tahu senarai mereka. Nabi tahu. Nabi tak larang mereka datang ke masjid kerana ada di antara mereka itu yang lama-lama sedar dan insaf. Ada kerana mereka yang tak sedar sampai mati. Itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Kha pemantauan, yakni hisbah, dengan makna rakyat siapa sahaja boleh memantau pemerintah. Ini terkandung dalam ucapan Abu Bakar. Seseorang manusia itu tetap mempunyai kelemahan yang memerlukan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai petunjuk, termasuklah menerima nasihat daripada semua pihak, bukan sahaja daripada para menteri dan pegawai atasan, bahkan wajib menerima nasihat yang benar dan baik daripada rakyat biasa. Bila dengar teguran daripada orang, bukan sahaja menteri, bukan sahaja pegawai, bukan sahaja dianggap orang terpelajar, termasuk rakyat biasa. Kalau rakyat biasa pun tegur, kena terima teguran itu. Ini sikap yang wajib ditunjukkan oleh mereka yang jadi pemerintah, jadi pemimpin, kerana manusia tetap mempunyai kelemahannya. Dengan nasihat dapat membetulkan kelemahan itu. Nasihat itu betul, dia terima. Nasihat tak betul, beritahu. Nasihatmu tak betul, yang betulnya begini-begini. Jangan kerah, tidak boleh. Di mana Islam membenarkan hisbah, melakukan perhitungan terhadap pemerintah untuk membetulkan pemerintah Islam. Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Qulna liman qala li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu adalah nasihat. Nabi kata agama itu nasihat. Kami para sahabat pun bertanya, untuk siapa? Untuk siapa? Baginda bersabda, kepunyaan Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan seluruh masyarakat keseluruhannya. Nasihat bagi semua. Nasihat bagi Allah dengan perintah Allah, bagi kitabnya terkandung dalam Quran, bagi rasulnya, ajaran Nabi, dan bagi pemimpin-pemimpin. Pemimpin kena terima nasihat dan memberi nasihat. Dia beri nasihat ke orang, dia terima nasihat. Dan bagi umum orang Islam, siapa sahaja kena dengar nasihat dan terima nasihat. Disebut dalam Qisah, Sayyidina Umar yang terkenal dengan garang, bengis, diiringi oleh beberapa orang sahabat masa jadi khalifah. Berjalan, tiba-tiba mari seorang perempuan tua. Kata, wahai Umar, dulu kami kenal awak ni Umair. Umair yang masih kecil. Umar yang gagah perkasa.
Kemudian sekarang menjadi Amirul Mukminin, pemimpin. Ittaqillah ya Umar. Bertakwa pada Allah wahai Umar. Lalu orang yang ada saya nama mengkata kata dia nama begitu, khalifah begitu. Dan memang kata mau kenal tak dia siapa dia? Kenal. Dia ni ialah orang yang Tuhan turun ayat dari langit, wahyu, dengan sebab pengaduan dia tentang suami dia, Khawlah radhiyallahu anha. Kalau sekiranya dia nasihat pada aku sekarang, aku tak akan tinggal walaupun dia tengah panas kecuali kerana nak pergi sembahyang, kata dia. Aku dengar nasihat dia. Ini ketegasan sedia nama dalam masalah itu. Abu Bakar pun sama, Uthman pun sama. Termasuklah Nabi SAW mendengar pandangan sahabat dia. Kecuali dalam perkara wahyu daripada Allah, perkara yang Tuhan dah tetap, itu tak boleh. Perkara biasa, Nabi dengar pandangan sahabat dia. Penuh. Nabi menegur penduduk Madinah yang melakukan pembungaan terhadap buah tamar, buah kurma. Pembungaan, renjih, mayang kurma, untuk mengeluarkan buah yang subur. Lalu Nabi kata, apa salahnya? Biarkan saja. Lok sajalah. Biar dia masuk sendiri. Tak usah buat. Itu jadi amalan penduduk Madinah. Tiba-tiba pada tahun itu buahnya tak malik. Lalu mereka mengadu pada Nabi. Lalu Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Urusan dunia kamu lebih tahu pada aku. Hab kebun ni mu tahu pada aku. Pulang pada kamu dah. Jadi sahabat dengar tu kerana Nabi kata tak sah. Ingat ke wahyu daripada Allah? Bukan. Ini pandangan. Maka Nabi terima pandangan umum. Kecuali perkara nas. Islam mendahului demokrasi barat dalam memberikan hak kepada semua pihak untuk memantau pemimpin. Pemimpin dipantau agar tidak melakukan sebarang kesalahan dan berlaku zalim dalam melaksanakan tugasnya. Islam mendahului demokrasi barat. Demokrasi barat membenarkan ahli-ahli parlimen, wakil-wakil rakyat untuk menegur kerajaan, ataupun pihak media menegur kerajaan, surat khabar menegur kerajaan, mengkritik dengan tegaran yang baik, tegaran yang bijak. Nak tegur tu kena tegur orang yang bijak. Tegaran yang tak bijak pun kadang-kadang ada jenis tegur tak erti, tegur tengah orang ramai. Tegur nak menjatuhkan maruah, menjatuhkan kedudukan. Itu salah, tidak boleh. Panggil sama seorang, cakap sama seorang. Kalau jadi fitnah, tak boleh tegur, merosakkan. Tak boleh. Pernah seorang menegur Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Abbasiyah, teguran yang sangat keras. Lalu Ma'mun kata, orang yang lebih baik daripadamu menegur orang yang lebih jahat pada aku dengan cara yang lebih baik. Allah Ta'ala perintah Nabi Musa dan Harun, lebih baik padamu. Nabi Musa ni Rasul, Harun tu Rasul. Tuhan kata, idhaba ila fir'auna innahu taqa faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, pergi tegur Fir'aun. Fir'aun tu tagut, Fir'aun tu tagut. Kemudian Nabi Musa ni, Nabi Harun baik padamu. Tuhan suruh tegur Fir'aun dengan bahasa yang lembut. Menegur orang yang lebih jahat pada aku, Fir'aun. Takkan aku lebih jahat pada Fir'aun lagi? Mau tegur cara kasar, tak kena. Nabi Musa, Tuhan kata, wahai Musa dan Harun, tegur Fir'aun dengan bahasa yang lembut. Jangan tegur dengan bahasa yang kasar. Ada orang dia tak erti, tegur dengan bahasa yang kasar. Itu tidak boleh. Ada benda boleh dia tegur pada umum, tak sebut nama. Nabi tegur, ada kalangan orang yang datang kepada aku tugaskan dia menjalankan tugas. Lalu orang beri hadiah pada dia,
Dia berjumpa dengan aku. Ini hak tugas saya. Hak ni orang beri ke saya. Adakah sekiranya dia duduk di rumah dia tak pegang apa jawatan, dia beri hadiah ini? Dia beri hadiah ini? Menandakan itu adalah rasuah. Rasuah orang beri kerana jawatan dia. Bukan kerana menjalankan tugas dia. Nabi tak sebut nama. Tak sebut nama orang tu. Nabi berucap. Tak sebut nama. Itu cara menegur. Nabi tegur sahabat-sahabat dia. Tidak memalukan di tengah khalayak, tidak menjatuhkan maruah. Ada cara tegur. Kita nak cegah kemungkaran, jangan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nak tegur orang buat maksiat, sama ada dia tinggal maksiat itu ataupun dia mengurangkan maksiat itu. Dia kurang, dia lari, dia kurang. Maksiat yang lebih ringan. Kalau kita tegur buat maksiat, dia buat maksiat lebih besar lagi. Jangan. Beri. Tak boleh. Kena suruh orang lain. Dia pergi rangguk. Kalau rangguk jadi punah, jadi rosok. Orang Islam molek-molek, kita tegur jadi kafir. Tak boleh. Kita tak pandai. Tak pandai tegur, dia menanti jadi kafir dia. Daripada Islam jadi kafir. Tak boleh. Jangan. Dengan sebab itu, tegur supaya dia ubah daripada benda yang jahat, benda yang ringan. Macam berlaku kaum Tatar yang menyerang Baghdad. Baghdad diserang oleh kaum Tatar. Kaum Tatar ni kaum yang terkenal dengan ganas, bunuh orang. Dia masuk Baghdad, siapa melitah dia bunuh. Dia ke orang tua, dia ke anak-anak, kaum Tatar ni. Dalam masa yang sama, dia kuat minum arak. Dia minum arak dalam masjid. Dia naik masjid minum arak. Lalu pemuda-pemuda berjumpa dengan seorang ulama. Bagaimana kita katok orang Tatar ni, dia minum arak dalam masjid. Orang alim ni kata, kalau mu lok dia minum arak, dia mabuk. Dia tak bunuh orang. Dia mabuk. Mabuk arak. Membak arak ni maksiat. Dia tak bunuh orang. Kalau dia tak mabuk, dia bunuh orang. Daripada dia bunuh orang, baik dia mabuk. Lok dia. Kerana nak mengurangkan kemungkaran yang lebih besar. Ini kena faham. Bukan cegah kemungkaran itu suka. Ada. Imam Ghazali menghuraikan dalam kitab Ihya dengan cara yang panjang lebar. Konsep menegur ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam perkara yang tidak ditunjukkan panduannya melalui wahyu. Walaupun kebenaran Allah Ta'ala itu hanya dikhususkan kepada baginda SAW. Nabi pun ada benda yang tak ada wahyu. Nabi benar. Sahabat-sahabat memberi pandangan. Pada masa yang sama, Islam mempunyai keterbukaan dalam urusan pentadbiran yang bergantung kepada kebijaksanaan akal dan pengalaman hidup. Semua pihak diwajibkan memberikan teguran sekiranya berlaku kesilapan dan wujud kelemahan. Dia ada kebijaksanaan menangani masalah. Jadi orang yang bijak ni Tuhan beri pada dia kelebihan boleh selesaikan masalah. Dalam kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman sebagai contoh. Dua orang perempuan balah serta anak beribu anak. Dia ambil budak, ni kata anak dia, ni kata anak dia. Pergi kat Nabi Daud. Nabi Daud tak boleh nak selesai. Mari Nabi Sulaiman anak dia. Nabi Sulaiman apa? Bagi budak dia. Sulaiman kata, ambil pisah nak belah dua, bagi dua. Bagi dua. Lalu hak ni kata, jangan belah, beri ke dia lah. Hak ni kata belah. Nabi Sulaiman beri hak yang bagi ke dia tadi. Ini ada kesayangan. Ada sayang, kesian pada budak ni. Hak suruh belah tadi bukan mak dia sungguh. Itu ujian. Tu ambil Nabi Sulaiman SAW. Banyak contoh-contoh dalam sirah Nabi-Nabi. Kadang-kadang Tuhan beri kebijaksanaan. Yu'til hikmata man yasha. Allah Ta'ala beri kebijaksanaan pada siapa yang dia kehendaki. Macam Surah Al-Kandi. Seorang pemuda yang terkenal. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mari seorang perempuan mengadu pada Sayyidina Umar. Hai Amirul Mukminin, suami saya sembahyang sama, berzikir sama, puasa sama, kuat. Sayyidina Umar kata baguslah suamimu tu.
Bagus suami mu ni. Nak suami macam mana lagi? Orang puan tu pergi. Saya kata, Amirul Mukminin, orang puan ni mengadu suami dia tak balik rumah. Ini tajam kepahaman dia. Suami tak balik rumah ni. Lalu, mu selesai. Saya nak kata kepada Syarih. Syarih pun selesaikan masalah. Panggil suami dia, mu kena layan isterimu. Jangan buat ibadat sama. Jangan tu sama. Saudara Umar kata, idhab wa anta qadin fil Basrah. Wa Syarih, pergi. Aku lantik menjadi hakim di Basrah. Ini Syarih, seorang hakim yang terkenal dengan bijak, dengan pandai, yang tegas melaksanakan hukum Allah Ta'ala dan mempunyai firasat yang tajam. Jadi memberi pandangan kena ada cara dia. Ada orang yang faham, ada orang yang tak faham. Pada masa yang sama, Islam membuat keterbukaan, adil dan hak untuk semua. Adil dan hak untuk semua. Kewajipan berlaku adil ialah tugas yang mulia dalam agama Islam. Ucapan yang telah disampaikan Abu Bakar radhiyallahu anhu menegaskan tanggungjawab bagi menunaikan hak berlaku adil kepada semua pihak tanpa mengira lapisan masyarakat dalam negara. Kewajipan suci ini akan diganjari pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Surah An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah, sekalipun terhadap diri kalian, diri kamu sendiri, atau ibu bapa dan kaum kerabat kalian, kerabat kamu. Jika orang-orang yang didakwa itu kaya atau miskin, maka janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi yang memperkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa, kerana Allah lebih bertimbang rasa kepada kedua-duanya. Oleh itu, janganlah kamu turuti hawa nafsu supaya kamu tidak menyeleweng daripada keadilan. Dan jika kamu memutarbelitkan keterangan ataupun enggan daripada menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Sanggup menjadi saksi yang adil terhadap siapa sahaja. Walaupun orang yang paling dekat dengan kita, yang paling hampir dengan kita. Tak ke siapa dia, paling hampir dengan kita. Kita tengok, tengok tu, orang panggil jadi saksi, dia buat salah, kena terang di mahkamah. Walaupun dia kawan kita, jangan bohong, tidak boleh. Ini keadilan dalam bab menjadi saksi. Jadi saksi yang adil di mahkamah, walaupun terhadap ibu bapa kita sendiri, terhadap siapa sahaja. Kalau buat salah, tu hakim panggil jadi saksi. Kena benar, tak boleh bohong. Saksi dusta ni, dosanya sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Dalam sejarah Islam dia sebut, seorang dilantik menjadi gubernur. Jadi gubernur. Bini dia mengadu pada Saidina Umar. Kata dia minum arak. Jadi gubernur minum arak. Minum arak. Kena ada dua saksi. Panggil Abu Hurairah. Siapa tahu sahabat. Mu tengok dia minum arak, dah tengok minum arak, tengok dia mutah. Minum arak saya dah tengok dia mutah. Tengok betul. Mutah boleh jadi lugar perut, boleh jadi macam-macam. Dia mutah, boleh jadi. Bini kata minum arak. Abu Hurairah kata tak, dia tengok mutah. Minum arak dia tak tengok. Dalam Islam hukum hudud mesti terang. Tudra'ul hudud bisyubhat. Hudud ditolak kalau ada syubhat.
ada kekeliruan, ditolak. Kalau ada kekeliruan tak boleh laksanakan hukum hudud. Ini hukum Islam. Mesti menjadi saksi yang adil. Jangan saksi yang tidak adil. Tidak boleh. Sayyidina Umar sebab dia. Sebab dia. Mungkin sebab ta'zir. Bukan hudud. Sebab ta'zir. Dia tak tegur Sayyidina Umar. Lalu masuk mimpi, dia ni sahabat Nabi. Tuhan suruh Sayyidina Umar tegur dia. Baru baik dua orang ni. Bukan sebarangan orang. Ini berlaku. Zaman Nabi, kisah Ma'id bin Malik. Ma'id bin Malik menghadap Nabi. Ya Rasulullah, hukum saya kerana saya telah melakukan kesalahan zina. Nabi kata dia gila. Dia gila. Sahabat kata tak gila. Dia tak gila. Kemudian dia mabuk. Tak mabuk. So cium mulut dia takut bawa roh. Takut bawa roh. Cium. Tak ada bawa roh. Lepas tu Nabi peluk. Mari kali yang pertama, dia kata dia berzina. Dia tanya gila, tak gila. Mari kali yang kedua, dia mabuk. Tak mabuk. Mari ketiga, yang keempat. Sudah semayang so. Pas semayang so, dia mari lagi. Mari, pas semayang so. Ya Rasulullah, hukum saya. Saya telah berzina. Lalu Nabi kata, tidakkah kamu semayang tadi? Allah Ta'ala ampunkan dosamu dengan sebab semayang itu. Hukum saya telah buat kesalahan ini. Lalu Nabi perintah dikejam hingga mati. Masa kejam tu diriwayatkan, tengah-tengah kejam dia pergi bangun nak lari, kejar. Dia berkata kepada Nabi. Nabi kata, pasal apa mau kejar dia? Biar dia lari dah. Biar dia lari. Berjadi dia nak tarik balik pengakuan dia. Nak tarik balik pengakuan dia. Ini bukan mudah pengakuan dalam Islam. Pengakuan tu mesti dengan rela hati. Bukan dengan paksa. Jadi hukum hudud ni bukan mudah. Kalau ada kekeliruan sikit, tak boleh diterima. Saksi yang tidak adil, tak boleh jatuhkan hukum. Sayyidina Umar sudah semayang subuh. Beritahu pada orang ramai. Aku tengok ada sepasang duduk bersenda gurau, duduk buat ni. Boleh ke tak aku nak hukum dia? Seorang sahabat kata, wahai Amirul Mukminin, kalau ini tak boleh mengadakan 4 orang saksi, kami akan hukum Amirul Mukminin dengan 80 kali sebatan. Sayyidina Umar kata, aku tak tengok apa pun, kata Sayyidina Umar. Aku tak tengok apa. Ini dalam Islam. Jadi masa tu orang yang adil. Kalau tengok maksiat, tengok sungguh. Kalau tengok keliru, tak jatuh hukuman. Jadi sanggup menjadi saksi yang adil. Saksi yang adil ini wajib dalam Islam. Walaupun siapa saja yang buat salah, kita kena terang beritahu. Kerana hukum Islam ni, yang pertama, Islam menggalakkan orang yang buat kerja ni mau bertaubat senyap-senyap. Sembunyi dia dengan Allah Ta'ala. Itu lebih digalakkan. Bila dia serah diri, mesti dibuktikan dengan bukti yang nyata. Kalau ada kekeliruan sikit, tak boleh. Bahkan Imam Malik mengatakan, sekiranya ada 100 hujah, 99 hujah adalah nyata dan terang. 1 hujah keliru, tak boleh dihukum. Kerana 1 kekeliruan sahaja. 1% sahaja kekeliruan, tak boleh jatuh hukuman. Melainkan hukuman yang lebih ringan daripadanya. Itu masalah saksi. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wa la yamannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu aqrabu lit taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah
kalian, yakni kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Islam suruh kita adil terhadap semua. Bila adil terhadap semua ni menyebabkan termasuklah orang kafir jadi rakyat berlaku adil. Nabi pernah menjatuhkan hukuman terhadap orang yang munafik yang mengaku Islam, membebaskan seorang Yahudi yang tak mengaku Islam, dalam kisah yang terkenal. Tak ke orang tu dia mengaku Islam tapi dia buat salah, kena hukum dia. Ini menyebabkan orang Yahudi masuk Islam. Melihat adilnya Islam ni, dalam kisah yang selalu kita sebut, Sayyidina Ali hilang baju besi, baju rantai, tengok orang Yahudi bawa, lalu Sayyidina Ali kata baju dia ni. Yahudi kata tak, baju dia. Sayyidina Ali tak rapah, bawa ke mahkamah hakimnya syurah yang disebut tadi, hakimnya syurah. Sayyidina Ali kata baju saya. Syurah kata al-bayyinah ya Amirul Mukminin, mana saksi, mana saksi. Tadi bawa saksi, bawa Hasan dengan Husain anak dia, Hasan dengan Husain. Syurah kata Hasan dengan Husain tak jadi anak, masuk pula dia ayah, tak boleh. Senang tidak ke Hasan Husain ni Nabi kata masuk syurga, ahli syurga, pemuda dalam syurga. Syurah kata itu mahkamah di akhirat, mahkamah dunia lain. Lalu syurah menyerahkan baju pada Yahudi. Yahudi pun pusing balik, terah baju Sayyidina Ali. Ini hukum Nabi-Nabi, hukum yang adil dalam mengucap dua kalimah syahadah. Kena melihat Islam ni pemerintah yang sangat adil, yang baik. Sayyidina Umar, dia berjalan pada masa orang bukan Islam masih ada lagi di kawasan Madinah, orang Yahudi pada masa itu. Dia melihat seorang tua Yahudi minta sedekah. Orang tua Yahudi minta sedekah. Sayyidina Umar kata, minta sedekah. Oh, Sayyidina Umar silap. Masa umur muda aku ambil cukai, bila umur tua aku lock mu. Lalu dia bawanya pergi ke Baitul Mal. Dia minta beri peruntukan bantuan kepada Yahudi ini. Kerana dia sudah tua, tak boleh kerja lagi. Tak ada ambil cukai daripada dia. Tak, betul lagi. Beri peruntukan pada dia. Dengan sebab itu, dalam Islam ni, bantu semua. Ni dok hak sakong kita, batu dak sakong kita, dak batu. Itu tak betul. Salah. Kita mesti adil terhadap semua. Tuhan suruh adil. Nabi kata, kalau pernah berlaku zaman Nabi, seorang perempuan bangsawan melakukan kesalahan mencuri. Dia seorang bangsawan Bani Makhzum, buat kesalahan mencuri. Ada saksi, ada keterangan cukup-cukup, nisabnya, harga barangnya, barang disimpan tempat yang betul, dia mencuri, dia senang, bukan lapar, bukan apa, kena jatuh hukuman potong tangan, kena kerak tangan. Lalu bangsawan Quraisy bertemu dengan Usamah, minta Usamah cucu akak Nabi mengadu pada Nabi, tolong bebas dia ni orang puan bangsawan, orang puan lebih. Lalu Nabi sangat marah. Nabi kata, atasfa' fi haddin min hududillah, meminta syafaat dalam hukum yang Allah Ta'ala sudah tetapkan. Lalu Nabi keluar ke masjid menyampaikan ucapan, sesungguhnya binasa umat yang lebih dahulu daripada kamu, yang kaum Bani Israel, bila orang yang lemah buat kesalahan dijatuhkan hukuman, orang yang kuat buat kesalahan dibebaskan. Ba'imallahi law kanat Fatimah bintu Mahdin saraqat la qata'tu yadaha. Demi Allah, sekiranya anak aku Fatimah binti Muhammad mencuri, nasi aku potong tangannya. Dan perempuan itu dipotong tangan. Dipotong tangannya. Kerana kesalahan jenayah, dan dia baik dengan anak-anak Nabi, tak ada masalah, tak simpan dendam. Tuhan betulkan hati dia. Ini kesan daripada hukum Allah Ta'ala. Nakalam min Allah, cegahan daripada Allah Ta'ala. Bukan menimbulkan dendam, tidak. Menjadikan orang tu baik, berubah. Bukan dendam. Ini hukum Islam. Laksana hukum Islam, negeri jadi aman. Raja Rom, bila jatuh kerajaan Rom,
di Syria, di Syam. Jatuh dia melarikan diri, berundur ke Turki. Dia suruh spy-spy dia pergi siasat. Pergi siasat. Apa orang Islam buat? Orang Islam ni buat apa dia mereka? Lalu spy dia balik beritahu ke raja, dia beritahu orang Islam ni adil. Bila dia mereka dia adil. Dia tolong tak ke siapa dia. Kalau anak raja dia buat salah dia hukum. Raja Rom kata kalau macam ni tak ada harapan lagi. Aku balik semula ke Syam. Selamat tinggal wahai bangsa Syria. Selamat tinggal yang tak akan kembali lagi. Kalau inilah yang jadi pemerintah, yang jadi kerajaan, yang memerintah. Dan dia berundur ke Konstantinopel. Buat pusat baru kerajaan dia. Tak boleh balik ke Syria sampai hari ini pun. Ini semua keadilan di Islam. Kita lihat orang-orang Mesir itu bukan orang Arab. Orang Mesir, orang Syria ni asal dia bukan orang Arab. Suku sakat lain. Bahasa bukan bahasa Arab. Bila Islam mereka Mesir, masuk Islam, bahasa bertukar jadi bahasa Arab, jadi Arab. Orang Sudan, rupa dia Afrika, cakap Arab. Lupa dah bahasa dia. Kerana masuk Islam. Ini kesan daripada adanya Islam. Negeri-negeri Asia Tengah, Parsi, Iran, sampai ke India, Islam masuk di situ lebih awal daripada kita lagi. Lebih awal. Dan tukar bahasa dia dengan tulisan huruf Arab. Kita huruf Jawi, tinggal huruf Jawi. Di situ masih lagi bahasa Urdu dengan huruf Arab, bahasa Parsi dengan huruf Arab, bahasa Turki dengan huruf Arab. Perkataan Arab masih menjadi perkataan yang diamalkan dalam masyarakat dia. Masuk Islam. Tinggal sikit je yang tak Islam. Kenapa? Kerana melihat adanya Islam. Baiknya Islam ni. Ini semuanya bukan kerana sarah panjang. Kita ini sarah panjang orang tak ikut. Sikit masuk Islam, sarah dua je. Orang Islam dulu masuk, habis rakyat masuk Islam. Tinggal sikit-sikit orang masuk Islam. Kenapa? Islam dilaksanakan, diamalkan. Oleh kerana itulah, orang bukan Islam ni cukup takut kalau Islam ni mereka. Cukup takut kalau undang-undang Islam diamalkan. Cukup takut orang bukan Islam ni. Kenapa? Takut orang dia masuk Islam. Masalah kita hari ni bukan orang kafir takut Islam. Orang Islam takut ke Islam juga. Ini jadi pelik. Kenapa? Masuk pengaruh, penjajah dalam otak, dalam fikiran. Jadi penuh habis. Ini kita kena betul balik orang Islam sendiri. Jadi tugas kita sekarang, tugas membetulkan fikiran orang Islam terhadap agama dia sendiri dan kena betul kepahaman supaya barulah kita belajar orang masuk Islam. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu lillahi syuhada'a bil qist wa liman yakun sa'alukum min 'ala alla ta'dilu a'dilu aqrabu wattaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Baca dah ni. Sabda Rasulullah SAW, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yawma la illa zilluh, imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih fi ibadati Allah Ta'ala wa rajulun mu'allakun qalbuhu fil masajid wa rajulani tahabba fillah itama alayh wa tafarraqu alayh wa rajulun da'atuhum ra'atun ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih. 7 golongan yang dinaungi Allah bawah naungannya pada hari tiada naungan kecuali naungannya. Ada 7 jenis manusia. Nabi kata 7 jenis manusia ni di para mahsyar kelak Tuhan payungkan dia daripada kepanasan. 7 jenis manusia. Yang pertama iaitu pemimpin yang adil. Yang pertama nombor 1, pemimpin yang adil. Ini pemimpin politik yang memerintah negara yang adil. Nombor 1 Tuhan letak. Pasal apa nombor 1? Payah. Bila jadi pemimpin ni, pendapatan pun ada, duduk pun senang, biasanya lala, leka. Payah nak jadi adil.
Hayah, ujian sangat mencabar. Bila orang tu pakat tinggi, ujian mencabar. Dengan sebab itulah, orang yang duduk menjadi pemimpin ini, kalau dia berjaya melaksanakan hukum Allah, syariat Allah, peraturan Allah, orang yang pertama dia naungi Allah pada masa pada hari kiamat. Doa dia dimakbulkan oleh Allah. Tuhan terima. Yang pertama. Yang kedua, pemuda yang sentiasa beribadat kepada Allah. Yang kedua, orang muda. Umur muda lagi. Muda ni kurang daripada 40 tahun. Itu muda. Kurang daripada 40 tahun, dia anggap muda. Lepas 40 tahun bukan muda dah. Masa segar, masa sihat, penyakit tak ada, cergas, nafsu kuat, tak boleh beribadat pada Allah Ta'ala. Ini nombor 2. Dapat naungan pada masa. Seorang yang hatinya sentiasa berpaut dengan masjid. Hati dia ingat masjid. Sembahyang Jumaat. Nombor 3. Hati berpaut ke masjid. Ini nombor 3. 2 orang yang berkasih sayang. Persaudaraan kerana Allah. Bertemu kerana Allah. Dan berpisah kerana Allah. Orang yang kasih sayang kerana Allah Ta'ala. Yang keempat. Bersahabat bukan kerana harta, kerana apa? Kerana Allah, kerana Islam. Yang keempat. Seorang yang diajak oleh perempuan yang bangsawan dan rupawan supaya berzina, lalu dia menolaknya dengan mengatakan, aku takutkan Allah. Yang kelima, orang yang diajak, dia segar oleh ada perempuan yang cantik, yang rupawan, ajak dia berzina. Dia boleh tahan nafsu dia, aku takut pada Allah Ta'ala. Aku takut pada Allah Ta'ala. Ini dapat naungan Allah pada hari kiamat, pada masa. Seorang yang bersedekah dengan bersembunyi, menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya. Yang keenam, orang yang pemurah, yang bersedekah. Murahnya dia ni, dia tak kedeku, tak borah, antara dua. Lebih sedekah. Tolong orang, bantu orang. Sehingga ikhlas dia ni, sehingga cepatnya tolong orang laksana kalau tangan kanan beri, tangan kiri tak sedar. Sebab begitu. Ikhlas. Bukan kerana tunjuk-tunjuk, tidak. Ini dapat naungan di para masa. Ketujuh, seorang yang berzikir mengingati Allah ketika bersendirian di tempat yang sunyi, sehingga menitiskan air matanya kerana kehebatan Allah Ta'ala. Yang ketujuh, orang yang berzikir. Berzikir tempat orang tak ada, dia seorang, waktu malam dia seorang, menangis, takut pada Allah Ta'ala. Nombor 7 hak ni. Nombor 7. Hak nombor 1, yang adil melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Kita duduk nombor 1 ni kotor. Hak kerja politik ni kotor. Hak zikir lebih sekali. Hak zikir nombor 7. Nabi sebut nombor 7. Berzikir orang banyak boleh buat, tidak mencabar. Tidak menghadapi ujian, dia seorang dengan Allah Ta'ala. Belum diuji lagi. Tengok capok pitih depan je kebar tak. Tengok. Berzikir-berzikir ramai buat sebeh pada selepa. Capok pitih je kebar lalu. Ni. Bukan mesti. Ini orang yang tahan menghadapi ujian. Dengan sebab itulah sedekah kerana menegakkan agama Allah Ta'ala 700 kali ganda. Sedekah lain 10 kali ganda. Kerana apa? Kerana ujian, perjuangan menegakkan agama Allah ni sangat besar. Ini kelebihan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar jadi khalifah, jadi ketua negara. Kita akan baca kisahnya kemudian. Bagaimana waraknya jadi ketua negara, tapi warak. Takut pada Allah Ta'ala, tak kerja dunia. Nabi jadi ketua negara, harta rampasan berjuta-juta, tak mabuk dengan harta. Nabi tunjuk satu contoh yang hebat. Harta digunakan untuk kebajikan, berlaku dan bersikap benar. Wallahu a'lam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Demi sesungguhnya akan diuji pada harta kamu dan diri kamu, dan demi sesungguhnya kamu akan mendengar dari orang-orang yang telah diberikan kitab dahulu daripada kamu dan orang-orang musyrik banyak tuduhan-tuduhan dan cacian yang menyakitkan hati. Dalam pada itu juga kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia daripada orang-orang yang telah diberikan kitab, iaitu demi sesungguhnya hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada umat manusia, dan jangan sekali-kali kamu menyembunyikannya. Kemudian mereka membuang perjanjian setia itu ke belakang mereka, serta mereka menukarnya dengan mengambil faedah dunia yang sedikit. Maka amalah buruknya apa yang mereka dapati dari penukaran kalam Allah dan janjinya itu. Kita baca dah ayat yang dahulu. Yang pertama tadi, Allah Ta'ala mengatakan bahawa orang yang beriman akan diuji oleh Allah Ta'ala. Diuji harta dia, diuji diri dia, diuji keluarga dia, dicoba oleh Allah Ta'ala dengan kematian, dengan kesakitan, dengan perniagaan rugi, bertanam tak jadi, pergi ke laut tak boleh, macam-macam. Ini ujian daripada Allah Ta'ala pada mereka yang beriman. Makin kuat iman seseorang itu, makin banyak diuji. Makin kuat Islam seseorang itu, akan banyak diuji. Akan jadi begitu. Nabi-Nabi adalah yang paling hebat diuji daripada kita, kerana martabat mereka mengatasi malaikat, keimanan mereka mengatasi malaikat. Ujian mereka lebih pada kita. Kalau sakit, lebih pada kita. Boleh harta lebih, tapi syukur lebih pada kita. Nabi-Nabi, begitu keadaannya. Allah Ta'ala beri. Bila Nabi SAW pergi ke Madinah, orang Islam adalah golongan kecil. Orang bukan Islam lebih besar jumlahnya. Tetapi orang Islam bersatu. Orang Muhajirin daripada Mekah, Aus dan Khazraj Madinah bersatu. Walaupun jumlah mereka sedikit, mereka bersatu. Adapun orang bukan Islam, musyrikin, Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, macam-macam kabilah. Musyrikin pun macam-macam kabilah. Mereka lebih ramai, tapi mereka berpecah. Namun begitu mereka sangat jahat. Dah lah tak masuk Islam. Cakap bukan-bukan pula. Termasuklah menyakiti Nabi SAW. Walaupun dalam keadaan mereka berdamai dengan orang Islam, tapi tak masuk Islam, diberi keamanan kepada mereka. Tetapi cakap-cakap yang menekik, cakap-cakap yang mengetuh perasaan. Diriwayatkan Nabi berjalan melihat kumpulan orang Yahudi dan orang musyrikin. Ada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini ialah pemimpin munafik. Masa itu tak munafik lagi, dia tak tunjuk dia masuk Islam. Islam baru lagi masuk Madinah, dia tunjuk kafir lah.
Nabi menyampaikan ucapan kepada mereka yang berkumpul, ajak masuk Islam. Ucapannya dicanggah oleh Abdullah bin Ubay. Jawab main Nabi dalam majlis itu. Tentulah menyentuh perasaan Nabi. Lalu Abdullah bin Rawahah kata ke Nabi, Rasulullah, sabar Rasulullah, sabar. Tak apa, sabar Rasulullah. Rawahah ni orang Madinah yang Islam sungguh. Pujuk Nabi saya bersabar. Dan Nabi memang sabar. Kemudian Nabi berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz ni ialah sahabat yang terkenal. Bila dia mati bergoncang aras kerana kematian Sa'ad bin Mu'adz. Seorang sahabat yang setia pada Nabi, dimuliakan oleh Allah. Sa'ad bin Mu'adz kata, wahai Rasulullah, sebenarnya dia ni Abdullah bin Ubay ni, belum Rasulullah mari, kami nak lasik jadi raja. Nak lasik jadi raja. Dekat-dekat nak lasik jadi raja dah. Bila Nabi mari, kami masuk Islam, kami lasik Rasulullah jadi pemimpin. Itu yang marah sangat tu. Itu sebab dia marah sangat. Kata Sa'ad bin Mu'adz, sabar wahai Rasulullah. Nabi sabar. Dan bila Nabi dan sahabatnya menang dalam perang Badar. Perang Badar orang Islam menang. Orang Islam kuat. Tengok orang Islam menang, lebih apa masuk Islam. Masuk Islam pura-pura. Mari masjid rajin. Bila Nabi tengok Nabi nak masuk masjid, beritahu Nabi siapa dah. Dia tukang khabar, Nabi siapa dah. Nabi dah datang dah. Tapi dia ni munafik. Banyak ayat-ayat Quran turun mendedahkan perbualan dia di belakang. Dia ni munafik. Allah berubah ini. Jadi sangat menyakiti Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi supaya bersabar. Wa in tasbiru, menguji harta dan diri kamu. Harta pun diuji. Dia tak beli dengan kita. Dia sekat pendapatan kita. Ini diuji. Dicoba dia Allah Ta'ala. Macam-macam dia buat. Allah Ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu. Jika sekiranya kamu sabar. Sabar menghadapi ujian itu. Buat tak tahu saja. Tahan. Jalankan tugas kamu. Cakap benda betul. Jangan berdali. Jangan duduk layan ke dia. Sabar. Fa inna dzalika min azmil umur. Kamu bertakwa. Bertakwa kepada Allah. Taat pada Allah Ta'ala. Jangan berganjuk. Fa inna dzalika min azmil umur. Yang itu perkara yang mempunyai martabat yang tinggi. Yang dilaksanakan oleh Rasul Ulil Azmi. Rasul Ulil Azmi. Rasul yang punya keazaman yang kuat. Yang tak berganjak dan menjalankan kuat tugas. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Termasuk Ulul Azmi. 5 orang Rasul Ulul Azmi. Rasul yang paling mulia. Orang siapa yang dapat tahan sabar menghadapi ujian, orang cakap, orang kata macam-macam, orang sekat macam-macam, orang halang, dia beri pahala ulil azmi, pahala yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Kita kena percaya pada pahala ni. Dengan sebab itu kita kena tahan. Jadi orang kata ke kita ni kerana kita Islam, apa pahala percuma, tak ada kocek je. Bukan maya sunat dok, zikir dok, apa dok, boleh pahala orang kata ke kita. Orang kata ke? Ambil kata banyak, orang kata. Buat tak tahu. Tak ada kocek dapat pahala kepada kita. Dengan syarat kita sabar menghadapi ujian itu. Kalau sabar, insya-Allah bila dia kata dok lu, kebal balik ke dia semula. Banyak kerana mereka yang sedar dan insaf. Sesungguhnya Allah mendedahkan. Wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunah fanabaduhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Dan ingatlah Allah Ta'ala telah mengadakan ikatan janji dengan mereka yang mempunyai kitab, Yahudi dan Kristian. Orang Yahudi cukup ramai di Madinah. Orang Kristian tak ramai. Di mana orang-orang Yahudi Bani Israel mengadakan janji dengan nabi-nabi mereka zaman dahulu. Berjanji bila Nabi
mari Nabi akhir zaman, mari Rasul akhir zaman, mereka beriman dengan Rasul itu, berjuang menolong Rasul itu. Mereka berjanji. Tiap-tiap orang Nabi zaman dulu beritahu pada umat dia akan zahir Nabi akhir zaman. Dan Nabi akhir zaman mari, kamu berjanji beriman, ikut dan berjuang dengan Nabi itu, tolong Nabi itu. Mereka berjanji. Bahkan dia sebut dalam kitab suci mereka. Cerita Nabi Muhammad dia sebut dalam kitab Taurat. Dia sebut dalam kitab Injil. Dengan ayat-ayatnya dia sebut. Dalam berbagai bahasa. Zahir Nabi akhir zaman. Bahkan dia sebut dalam kitab Veda agama Hindu. Dalam kitab agama Buddha. Dalam kitab agama Majusi. Menandakan ada warisan Nabi-Nabi terdahulu dalam agama-agama ini. Tetapi agama itu telah diubah dan telah diselewengkan. Tetapi cerita kelahiran Nabi akhir zaman disebut dalam kitab-kitab ini. Disebut dalam kitab ini. Tetapi mereka sembunyikan. Letak di belakang. Khususnya padri-padri dan sami-sami mereka menyembunyikan kebenaran datangnya Nabi akhir zaman. Mereka sembunyikan. Khususnya orang-orang Yahudi yang berkumpul di Madinah. Diriwayatkan ini sakit baki orang Yahudi yang ikut Nabi Musa datang haji ke Mekah. Ada riwayat kata Nabi Musa datang haji ke Mekah. Orang Yahudi tinggal di situ. Ada riwayat mengatakan Yahudi datang suku Sakak setelah jatuhnya Palestin. Bila Yahudi tak ikut kitab Taurat, sebahagian mereka berhijrah dan berkumpul di Madinah. Tengok di Madinah ni ada tanda-tanda tempat hijrah Nabi akhir zaman. Madinah ni di tengah padang pasir. Tapi tanah dia subur Madinah ni. Di bawah dia banyak air. Ada sungai di bawah Madinah ini. Ada sungai, padang pasir. Pelik. Tanaman dia subur. Nak tanah Timur Cina, tanah tomato pakai tabur begitu aja. Tak payah gali-gali apa. Tumbuh subur buminya. Bumi yang sangat berkat. Orang Yahudi tengok ini tanda Nabi akhir zaman akan berhijrah di sini. Mereka kumpul di situ ramai-ramai nak tunggu Nabi akhir zaman. Bila mari Nabi berhijrah ke situ, tak ikut Nabi. Malaikat sedikit saja yang ikut Nabi. Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya yang ikut Nabi. Abdullah bin Salam tu orang alim Yahudi ditugaskan untuk berdebat dengan Nabi. Bertemu dengan Nabi, soal Nabi boleh jawab. Dan tengok pada jasad Nabi, pada tubuh Nabi, ada tanda-tanda ini Nabi akhir zaman. Abdullah bin Salam masuk Islam. Dan Abdullah bin Salam kata, wahai Rasulullah, jangan beritahu saya masuk Islam, saya nak menusuk. Biar orang Yahudi mari cari saja. Orang Yahudi tunggu nanti balik tak balik, mari nak turut. Dia nusuk. Cari siapa dia? Abdullah bin Salam. Siapa dia Abdullah bin Salam ni? Orang alim kami lah, orang alim. Kami hormat dia ni orang alim. Lalu Abdullah bin Salam potubik, Abdullah bin Salam kata, ini Nabi akhir zaman yang kita tunggu. Ini dia Rasul yang kita tunggu. Rasul sungguh. Lalu ini bukan orang dia, orang pelabuk dia kata. Orang bohong, terus musing lalu. Musing lalu ini jahat Yahudi ini. Fanabaduhu wara'a zuhurihim. Mereka letak di belakang. Washtarau bihi thamanan qalila. Beli dengan harga yang murah kerana nak kesenangan dunia. Takut ikut Islam ni susah, payah. Kemudian Tuhan pilih orang Arab pada orang Yahudi duduk senang-senang, boleh makan riba, boleh apa-apa, tak ikut Islam. Fabi sama yashtarun, alangkah buruknya apa yang mereka beli itu. Mereka masuk neraka. Semua hasil nikmat masuk dalam perut, jadi api neraka. Sebab mereka menyembunyikan kebenaran yang mereka tahu, mereka tak beriman. Sampai hari ni pun banyak golongan ahli kitab ni yang kaji Quran, kaji kitab Injil, kaji kitab Taurat, banding dengan Quran, masuk Islam. Yang kaji sungguh benarnya Islam ni.
tetapi sikit saja. Banyaknya yang degil. Kerana kejar kepada dunia, kesenangan, ikut Islam ni diuji oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam ayat dulu tadi. Kamu akan diuji oleh Allah. Kerana ujianlah menyebabkan orang payah nak ikut Islam. Kerana Islam ni diuji. Penuh seorang alim. Di Malaysia ni tak boleh sebut nama lah, mati dah. Dia ni tak setuju dengan perjuangan Islam ni. Orang tanya perjuangan Islam orang ada buat ni betul ke tak? Betul, tapi payah dia tu. Payah, sebab payah. Cari hak mudah. Ini semua termasuk yang jual diri. Nak cari senang, nak cari mudah. Bersama dengan Islam ni diuji. Kerana Islam ni benda mahal. Kalau benda mahal mesti diuji. Kalau benda murah tak diuji lagi. Batu hak dengan pasir hak harga murah. Pakai ambil aku boleh guni begitu aja. Tapi mah yang harga mahal kena katok batu dulu. Kena gali lubang. Katok batu. Bakar. Hanguh. Tang ngetukur pula. Bahan ngetukur. Masuk lagi. Bakar lagi. Baru keluar mah harga yang mahal. Ini dia. Hak mahal ni kena uji. Hak murah tak payah uji. Pakai jeput-jeput gitu aja. Jadi masalahnya orang nak ambil hak mudah-mudah ni lah. Sebab tu Islam ni orang payah ikut. Dengan sebab itu kita kena sedar Islam ni sesuatu yang mahal harganya yang dibayar pada hari kiamat. Kalau tak padan dengan harga semayang, puasa, zakat, zikir kita, satu jokong mah rumah dalam syurga nak bayar dengan semayang. Berapa bilion harga, berapa triliun. Mah sebesar batu-batu bepang ini tu berapa juta harga mah. Nak bayar dengan semayang, kita semayang. Nak bayar dengan zikir. Nak bayar dengan sedekah kita. Tak padan. Allah SWT bayar berpelagi kali ganda pada hari kiamat. Kerana kita diuji dengan sebab kita beramal dengan Islam, kita ikut Islam. Wallahu a'lam.